Assalamualaikum. Di sini saya akan membentangkan bahagian pengenalan kepada faktor persekitaran yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi kanak-kanak. Mengikut kajian ahli psikologi, perkembangan kanak-kanak dipecahkan kepada 5 aspek, iaitu aspek jasmani, kognitif, emosi, sosial dan rohani. Ahli psikologi juga telah berpendapat bahawa tiada individu di dunia ini yang mempunyai perkembangan yang sama dan menjadikan faktor persekitaran sebagai penyebab utama ketidaksamaan perkembangan seseorang individu. Persekitaran bermaksud keadaan yang berada di sekeliling, termasuk keadaan fizikal, iklim, sosial budaya, politik dan interaksi di antara manusia dan alam sekitarnya. Keadaan semasa proses perkembangan kanak-kanak termasuklah pengalaman sebelum dan selepas lahir. Menurut Hakel dan Habibah 2002, persekitaran atau nutrien ialah segala rangsangan yang mempengaruhi perkembangan seseorang individu atau kanak-kanak. Menurut W. Engels Winokur 1969 pula, persekitaran adalah segala kuasa kompleks yang boleh mempengaruhi tingkah laku individu. Perkembangan sosial emosi kanak-kanak amatlah dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Setiap kanak-kanak menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu, tetapi berbeza dari segi fizikal, kognitif, emosi dan sosial. Hal ini dapat dikatakan bahawa persekitaran adalah segala yang terdapat di sekeliling mampu mempengaruhi sosial emosi kanak-kanak. Baik, sekarang saya akan menerangkan faktor persekitaran yang mempengaruhi sosial emosi kanak-kanak yang terbahagi kepada 7 faktor. Yang pertama adalah faktor keluarga. Institusi keluarga memberi pengaruh yang amat kuat dan utama terhadap proses perkembangan manusia. Unsur-unsur keluarga ini melibatkan corak kehidupan di rumah, makanan, asuhan dan status ekonomi. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi perbezaan perkembangan setiap individu. Contohnya, kanak-kanak yang dilahirkan di dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. Selain itu, kanak-kanak yang diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi, tingkah laku dan emosi yang sempurna. Faktor yang kedua adalah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya merangkumi perkembangan intelek, sosial, emosi dan sahsiah. Contohnya, kanak-kanak yang bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek dan potensinya ke tahap optimum. Kanak-kanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif dan pembentukan sahsiah yang baik daripada mereka. Faktor ketiga ialah guru dan sekolah. Guru turut berperanan dalam perkembangan pelajar dari segi intelek, emosi dan sosialnya. Guru yang penyayang dan cekap dalam menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu, pintar, berakhlak dan bertanggungjawab. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi kemudahan-kemudahan pengajaran dan pembelajaran akan membentuk kognitif, efektif dan psikomotor kanak-kanak. Faktor yang keempat ialah sumber teknologi.
sumber teknologi merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan bacaan seperti surat khabar, majalah, iklan, filem, radio dan komputer. Pendedahan kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif, emosi dan sosial kanak-kanak. Sebaliknya, kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan, kuning atau kezaliman akan membentuk sikap dan personaliti yang negatif. Faktor yang seterusnya akan disambungkan oleh Sharina. Baik, faktor yang seterusnya saya akan sambung iaitu faktor kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat merupakan alam kehidupan manusia. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza akan mempengaruhi setiap proses perkembangan kanak-kanak dari segi aspek sosio-emosi, personaliti dan mental. Misalnya, terdapat perbezaan pegangan agama yang berbeza, ia akan membezakan setiap corak hidup dan perlakuannya. Faktor seterusnya adalah pusat ibadat. Pusat ibadat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Sebagai contoh, kanak-kanak yang tinggal berhampiran berdekatan dengan pusat ibadat dan sering mengunjungi pusat ibadat akan dapat bantu membentuk sasiah dan perkembangan jasmani dan rohani yang lebih positif. Yang terakhir adalah pengaruh media. Media pula berfungsi dalam memberikan informasi mengenai segala aspek di dunia ini. Oleh itu, ibu bapa yang terdedah dengan sebarang informasi mengenai kesihatan, kehidupan dan budaya akan mementingkan dan menggunakannya seperti faktor pemakanan dan pendidikan untuk kanak-kanak. Sebagai contoh, ibu bapa yang berpendidikan tinggi pula sering menggunakan media seperti majalah, bahan bahasa ilmiah dan media internet sebagai sumber rujukan aktiviti pemakanan dan pendidikan kanak-kanak secara sihat dan mudah. Setiap kanak-kanak melalui proses sosialisasi di mana ianya berlaku dalam persekitaran sosialnya. Persekitaran sosial yang dimaksudkan adalah keluarganya sendiri, saudara mara, jiran, pengasuh dan juga yang terdapat di sekelilingnya. Melalui pengalaman yang diperolehi dari proses sosialisasi ini, seseorang kanak-kanak akan mencapai perkembangan emosi. Tahap perkembangan emosi ini bergantung kepada pengalaman dan persekitaran sosial yang dialaminya. Menurut Kamus Pelajar edisi pertama, sosial bermaksud semua hal yang berkaitan dengan masyarakat atau kemasyarakatan. Manakala Kamus edisi ketiga pula menakrifkan bahawa sosial sebagai segala yang berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat dan kemasyarakatan. Ahli psikologi dan fisiologi berpendapat bahawa emosi melibatkan perasaan, gerak hati, tindak balas fisiologi dan penyataan emosi. Emosi boleh dikategorikan dalam beberapa bentuk iaitu gembira, sedih, takut dan lain-lain. Oleh itu, sosio-emosi di kalangan kanak-kanak dapat ditarifkan sebagai satu proses berinteraksi dan menghabitasikan diri dalam masyarakat. Perkembangan sosio-emosi khususnya adalah keupayaan kanak-kanak untuk berinteraksi serta memberi tindak balas emosi terhadap sesuatu situasi atau keadaan. Ianya dapat dilihat melalui kelakuan kanak-kanak. Ianya dikategorikan sebagai tingkah laku positif dan tingkah laku negatif. Tingkah laku positif merujuk kepada berkongsi, berdikari, mengikut peraturan dan lain-lain. Manakala tingkah laku negatif merujuk kepada bergaduh, mengasingkan diri dan menggigit. Belajar melalui bermain dapat menyumbangkan kepada pelbagai aspek perkembangan seseorang kanak-kanak. Contoh permainan yang menyumbangkan kepada perkembangan sosio-emosi kanak-kanak ialah yang berkonsepkan main peranan. Antaranya ialah berunsurkan niaga, iaitu ambil pesanan makanan, bermain bola dalam bulatan, ekspresi wajah dan lain-lain. Melalui permainan ini, kanak-kanak akan belajar bagaimana untuk menjalinkan perhubungan sosial. Selain itu, mereka akan belajar cara untuk bekerjasama dan bertolak ansur. Ini dapat dilihat melalui cara mereka bermain.
Di samping itu, mereka juga akan belajar untuk saling mengendurkan, menasihati. Perkembangan sosio-emosi membolehkan seseorang kanak-kanak dapat mengurus dan memahami emosi sendiri, mencapai emosi yang positif, membina kemahiran sosial dan membina keyakinan untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan harian. Kesimpulan yang dapat disimpulkan bahawa faktor persekitaran seperti keluarga, rakan sebaya, status, sosioekonomi, kebudayaan dan kepercayaan masyarakat, sumber teknologi, guru dan sekolah mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang individu. Potensi dan pendidikan bukan hanya terletak dalam konteks persekolahan semata-mata, malah ia juga perlu dilakukan secara holistik oleh semua pihak yang terlibat melalui pelbagai pendekatan pembelajaran. Selain itu, elemen-elemen pembelajaran sosial yang telah sedia wujud dalam kehidupan kanak-kanak sejak kecil lagi perlu digerakkan secara bersepadu agar mereka turut memberi sumbangan yang positif terhadap pembinaan generasi muda yang dinamik, berketerampilan dan berakhlak mulia. Oleh itu, jelaslah faktor persekitaran pengaruhi perjalanan kehidupan kanak-kanak dan memberi impak yang besar dalam pewatakan pertumbuhan dan perkembangan sosial emosi kanak-kanak, terutama yang sedang meningkat dewasa. Kita perlu berganding bahu bagi memastikan persekitaran sosial berada di dalam keadaan yang lebih baik untuk mencapai kehidupan yang lebih harmoni.